Okay, so Ampere law ni dia mengatakan bahawa line integral of tangential component of H. So maksudnya kalau kita ada satu H sini, H ini adalah kita punya arus. Okay, kalau kita punya arus adalah keluar, so satu titik keluar, so H ini setiap kali berada pada titik ni, okay, setiap kali pada titik di atas bulatan ni, dia adalah dalam bentuk tangent. Ingat, always tangent. Okay, so ini adalah arus A yang keluar daripada kertas. So kalau kita integrate, iaitu kita hasil tambah semua H kecil ni di H, semua di H kecil ni, banyak di H kecil ni, semua anda tambah di sekeliling wire DL, iaitu kita punya garisan yang tertutup, close line of our satu path, H punya path. H punya path adalah jalan yang digerak oleh H di atas dia. Okay, satu path, satu jalan yang H berada di atasnya. Okay, satu imaginary path. Okay, dia imaginary path, iaitu kita punya titik banyak H di atas ni, dan ini adalah bulatan, dan bulatan tersebut adalah dia punya path, dia punya jalan. Okay, so H berada di jalan DL. Okay, sekiranya kita tambah semua di jalan tersebut, maka kita tahu I, iaitu arus yang berada di dalamnya yang menghasilkan H, yang menyebabkan H. So ini macam Gauss law yang kita belajar dekat elektrostatik, di mana kita menghidu semua bau di sekelilingnya. Kita membuat kameran terhadap semua T ataupun electric field di sekeliling satu imaginary Gaussian surface. Okay, dan kita tahu di dalam dia adalah charge-nya berapa. Okay, so ini pun sama, kita hidu H di sekeliling satu kawasan yang kita tahu di dalam dia ada berapa arus. So seperti macam Gauss law, dia pun ada syarat. So bila ditanya apakah syarat yang diperlukan untuk menggunakan Ampere law, ialah kita kena tentukan bahawa yang current distribution dia mesti symmetrical. Apa maksud current distribution? Dia adalah symmetrical. So bila kita ada satu wire, kita boleh tentukan bahawa kita bahagi dua dia symmetrical left to right, ataupun kita bahagikan atas bawah dia symmetrical up and down. Dia mesti berbentuk symmetrical. So biasanya kita itu adalah syarat lah. Biasa wire semua, biasa problem semua adalah dalam bentuk yang symmetrical lah. Okay, so daripada kita punya Gauss law tadi, okay, so kita punya Gauss law tadi, H.dl sama dengan I enclosed, so I enclosed sama dengan H.dl. Okay, so datanglah kita punya Stokes theorem. Stokes theorem di sini, iaitu kita nak tukar kita punya closed line integration kepada kita punya surface integral. Okay, kepada surface integral. So di sini kita tak ada bulatan ni. Okay, kita bukan closed surface. So closed line integration pergi ke surface. Okay, pergi ke surface. So what you get is pergi ke surface. So di dalam kita digantikan ditambah dengan satu del operator cross dengan H, kita punya parameter, dan kita punya DL tukar ke DS. Okay, so kita pun dapati bahawa daripada bab elektrostatik, arus adalah sama dengan ketumpatan arus per luas permukaan. Okay, so ketumpatan arus per luas permukaan. Berapa luas permukaan, berapa ketumpatan, kita dapat jumlah arus. Okay, so samakan ini dengan ini.
kita dapati bahawa TS sama dengan TS. Okay, kamera S di sini. So, di dalamnya adalah sama dengan ini. Okay, so kita dapati bahawa cross of H, cross product, dia operator dengan H sama dengan arus. Iaitu, ini adalah dibaca sebagai curl. Okay, H bersifat curl dan oleh demikian ada arus. Okay, so itu dia punya. Okay, dia adalah arus. So, cikgu lukiskan sekali lagi di sini. So, dapat satu persamaan di atas curl of H. So, ini dibaca sebagai curl. Okay, ini dibaca sebagai curl. So, curl of H bersifat pusingan. Okay, sekira kita ada H curl, maka kita tahu bahawa ada arus I. Okay, so bila kita ada I, kita ada H yang curling. Bila kita ada H yang curling, kita ada I. So, ini adalah Maxwell equation yang seterusnya yang kita belajar di bab magnetostatik. Okay. So, untuk infinite line current, okay, yang apa yang kita guna untuk Biot-Savart law so far adalah untuk finite line, kita dapatkan satu persamaan arm yang memerlukan kita dapat alpha 1 dengan alpha 2 kalau anda masih ingat. So, ini berbeza sikit, kita tak perlu sampai alpha 1, alpha 2. So, kita hanya perlu tentukan beberapa parameter. So, first kita kena tahu. So, current density K, dia adalah bersamaan dengan berapa arus I besar ni. Ini adalah I besar arus, ini adalah panjang L. Okay, so K is basically berapa arus yang mengalir dalam berapa panjang lebarnya. Ni adalah lebar, length. Okay, so kalau kita ada banyak potongan, kita potong macam ni. So, setiap potongan ini kita akan dapat TL kecil. Maka setiap akan menghasilkan TI kecil. Setiap potongan ini satu potong. Okay, panjang dia adalah TL, maka hanya ada DI di dalamnya. Okay, keseluruhan. Okay, so dia adalah sama dengan I bahagi dengan L. Okay, I bahagi dengan L. So, dia punya ketumpatan, sort of like ketumpatan uniform current density. So, K, okay, jumlah sheet current adalah sama dengan K kali dengan dia punya lebar. This one is the lebar. Okay, so in this case, kita punya lebar. Okay, jumlah arus yang mengalir adalah sama dengan KYB kali dengan B. Okay, so ingat dia punya unit adalah ampere per meter. So kita ada filament, kita ada sheet, kita ada volume. Okay, kita ada volume. So volume ada satu biji kecil volume, arus J ampere per meter square. Sheet current panjang ni K ampere per meter. Berapa ampere per berapa meter ni panjang? Berapa ampere per berapa luas permukaan? So, saya betul lukis ini sebagai satu luas permukaan segi 4 supaya anda tak confuse dan juga menghala ke arah sana. Okay, so ini hanya ada ampere sahaja, 1 ampere arus I, jumlah arus I. So, ketiga jenis ketumpatan. Okay, so
sebelum itu kita tengok dia punya gambar aja ni, apa maksudnya. So kalau kita tengok dari sebelah sini mata kita, okay, kita akan nampak this part. Ini X X corresponding dengan X di sini. Sini adalah negative X. Di sini negative X. So kita tengok di sebelah sini. So ini adalah Z correspond dengan Z di sini. Okay. So kita nampak dalam plan X Z plane 2D. Senang sikit tengok. Kenapa? Sebab kita nak tengok dia punya direction of magnetic field. Okay, kita tahu kalau guna hukum genggaman tangan kanan, kita punya tangan datang lagi. So basically arus bergerak ke situ I. So you get magnetic field sort of like turn like this. So expect magnetic field untuk berpusing macam ni. Walaupun ini bukan magnetic field Aku tak confused. So you expect the magnetic field is doing like that. Okay, tapi macam mana kita nak pastikan our magnetic field is turning that way? So if we look at sheet current ni, so sheet current ni dia ada banyak biji kawan. Imagine yang this part ni, okay, adalah yang I ini berbaris dalam banyak. Okay, untuk form sheet current. So kalau untuk volume mereka ada atas bawah. Kalau untuk sheet satu baris saja. Okay, so ini hanya satu saja. Ini boleh nampak baris. So anda boleh nampak bahawa sini ada banyak barisan line filamentary current yang menghasilkan satu sheet current. Okay, so setiap adalah mengalir ke mana? Mengalir keluar. Okay, titik. So titik dia mengalir keluar, mengalir ke sebelah sini. Setiap biji ini, kalau kita nak tahu kita punya point of interest, masih ingat kita punya Ampere's law, kita punya point of interest adalah situ. Kalau kita nak tahu medan magnet pada kedudukan POI ni, point of interest ni, apakah arahnya? So kita boleh tahu bahawa this is our point of interest. Kita boleh buat satu Amperian path ataupun satu bulatan biasa sahaja. Okay, buat satu bulatan biasa sahaja, which is something like this, yang disebabkan oleh biji ini. Okay, so at this point POI ini, tangent magnetic field adalah this one. Okay, yang warna biru ni. So DH1 boleh nampak. DH1 saya besarkan. Okay, DH1 di sini. DH1 disebabkan oleh satu ni. DH1. So, dia akan menghasilkan satu tangent di titik ini. Okay, cikgu selalu kata bahawa magnetic field adalah tangent di atas pelatan. So, tangent dia adalah ni. So, apakah dia punya leraian vektor dia? Kalau kita buat leraian vektor dia, kita akan dapat satu ni, kita akan dapat satu ni. Okay, so we have dua vektor ni yang menghasilkan this vektor. So itu untuk yang satu. Kalau kita buat lagi satu bulatan, so let me kecilkan balik ni. Okay. So kalau kita buat lagi satu bulatan untuk yang nombor 2 ni. Buat satu lagi bulatan untuk nombor 2 warna hijau, let's say. So you will cut through something pada titik yang sama. Okay. Pada titik ini, cikgu cuba lukis lagi bulatan ini dengan lebih cantik. Bulatan warna biru. Okay, so yang warna biru ni dah buat DH1. So warna yang satu lagi iaitu hijau ni menghasilkan tangent ke sini pula. Okay, so dia punya bukaan vektor dia it's like this and also like this. Okay, so dapati bahawa
bila itu berlaku, vektor atas ini dengan vektor bawah ini mereka cancel out. Sebab satu tunjuk atas, satu tunjuk bawah. Tetapi vektor ini kedua-dua adalah tunjuk pada arah yang sama. Okay? So, apa yang berlaku ialah titik ini yang menghasilkan biru ni hanya mempunyai magnetic field pada arah ini sahaja. Manakala magnetic field yang dihasilkan oleh titik ini pada point ini pun mempunyai magnetic field pada arah ini sahaja. Ini tak ada. Okay. Ini tak ada. Ini tak ada. Ini tak ada. Ini tak ada. Semua bertumpu kepada sini sahaja. Itu untuk 1 dan 2. Let's say kita punya biji 3, 4. Boom, menghasilkan ini. Okay. 5, 6. Semakin masuk, semua menghasilkan ini. Di mana vektor yang atas bawah ni semua cancel out. Tinggal ini saja. Okay. That's why in the first place kita dapati bahawa kita punya bulatannya electric field bulatan ni akan berbentuk macam ni ke bawah. So semua akan bergerak macam ni. Okay, so di situ dia explain di situ kegunaan gambar raja ni. Okay, so sudah faham tu kita nak buat tapakan apakah H field di atas sheet current tersebut, maka kita buat H.dl sama dengan I enclose sama dengan KYB. B adalah kita punya panjang untuk kita punya Amperian path. Okay, B adalah panjang Amperian path. Okay, so selesaikan bahagian kiri. H.dl cari panjang ni, panjang 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. So basically is this 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. So you get semua ni. Okay, so B, A adalah sini, B adalah sini. Okay. Okay, so dari 1 ke 2, apakah nilai H dia? Okay, apakah nilai H dia? Sorry, ini sepatutnya salah. 1, 2, 3, 4. Okay. So, 1 ke 2 kita tahu bahawa kita sudah tahu tadi kita punya magnetic field fly over like that, then come back here. So, tak ada turun ke bawah. Okay, so atas bawah. So, kita tahu bahawa H ialah 1 ke 2 tak ada. You get 0. 3, 4 pun tak ada. You get 0. Okay. So, hanya ada 2, 3 dengan 4, 1. So, 2, 3. 2 ke 3 pergi ke arah sana. Okay. Pergi ke arah sana. So, 4, 1 pergi ke arah sini. So, you get value. You get value. Okay. So, A dan B adalah dia punya jarak dia. So, what you get is 2 H not B. Okay, dapat 2 H not B. Okay. H not B samakan dengan sebelah kanan persamaan, iaitu this part. Okay, so 1 per 2, sorry, H not sama dengan 1 per 2 KY. Okay, so this part samakan dengan persamaan kanan, juga H not sama dengan 1 per 2 KY. Okay, so dia ada dua keadaan di mana Z greater than 0 dan Z less than 0. Okay, so ini adalah kita punya Z, tengah-tengah Z. Okay,
ini adalah Z greater than 0, ini adalah Z less than 0. So less than 0 you get ni, greater than 0 you get ni. Perbezaan negatif saja dia punya arah. Okay, so dapat magnetic field untuk sheet current. So untuk infinitely long coaxial line, okay, kita buat benda yang sama. Kita ada satu coaxial line. So apa itu coaxial line? Coaxial line adalah satu coaxial cable yang mempunyai dua conductor. Okay, kalau cikgu boleh lukis satu coaxial cable. So ini adalah inner conductor yang ditutup oleh satu separator. Separator ini maybe normally is a Teflon. Okay, so lepas tu ditutup dengan second layer. So second layer ini adalah kita punya second conductor, di mana dia normally adalah braided. Okay, normally dia adalah braided. Dan lepas tu baru kita punya insulator yang membalut kabel tersebut. Okay, so we have two conductors. So kita ada satu di sini adalah inner conductor, dan kita ada satu outer conductor. Okay, ada outer conductor. So ini adalah kita dua conductor di kat sini. So bila ada arus mengalir, let's say ada arus mengalir pada inner conductor I, you will produce a magnetic field. Okay, you will get magnetic field. Let's say magnetic field sort of like this. Okay, dia akan ada magnetic field. Okay, bergantung kepada arah arus. Okay, so that magnetic field, what happens if this is the inner, ini adalah inner. Okay, this is the inner conductor. So dia akan menghasilkan magnetic field di luarnya. Okay, so untuk case coaxial cable, kita boleh dapat analyze dia punya magnetic field di beberapa region, iaitu di mana R adalah tempat yang kita minat. Okay, ini adalah tempat yang kita minat. R is our POI, di mana ampere path akan dibina. Okay, so R greater than 0, less than A. A adalah jejari untuk kita punya inner conductor. Okay, jejari inner conductor. So ini adalah kita punya first R. Okay, apakah magnetic field di situ? Tanyanya. Okay, the second one is A. R greater than A, keluar dah kita punya jejari untuk inner conductor. Dan less than B. B adalah jejari dalaman untuk outer conductor. Ini adalah outer conductor. Kita punya jejari dalaman untuk outer conductor. So di dalam. Okay, so apakah kita punya magnetic field di situ? Okay, third case, R greater than B, keluar, sudah masuk inner conductor, tetapi less than B plus T. So T adalah kita punya ketebalan outer conductor. B plus T adalah kita punya ketebalan outer conductor. So kita nak tahu apakah berlaku di dalam outer conductor. Dan lastly adalah outside B plus T. Okay, outside adalah outside B plus T. Okay, so kita ada 4 region yang kita nak analyze apakah dia punya magnetic field dekat situ. Okay, so every time kita apply Ampere's law. Okay, so guna Ampere's law, okay, seperti biasa, anda boleh cuba dapatkan this. Okay, anda buat sendiri ya. Untuk this case, ini sudah dijelaskan daripada
ya slide yang sebelum ni untuk macam mana mendapatkan magnetic field untuk satu wire. So you can do this your own. Cuba cek adakah jawapan anda sama dengan ni. So next is magnetic flux density. So magnetic flux density adalah berkaitan dengan berapa B. Okay, magnetic flux density. B adalah magnetic flux density. Okay, ini adalah flux, magnetic flux. Ini adalah magnetic flux density. B. Okay. H adalah magnetic field. Okay. So B is magnetic flux density. Right? So apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita cuba balik ke Peterminder. Okay, kita cuba balik ke Peterminder dan kita buat some summary sebelum anda confused. Okay, so we are trying to do some Peterminder dekat sini untuk buat magnetostatic supaya anda tak confused dengan electrostatic. So first thing we must know is magnetostatic is steady current, maksudnya ampere unitnya tetap dan tidak berubah mengikut masa. Okay, cuba anda bezakan ini dengan electrostatic. Electrostatic adalah charge yang tidak berubah mengikut masa. Magnetostatic adalah arus yang tidak berubah mengikut masa. Okay, so second thing is magnetic field. Field adalah H. Magnetic flux density B. Okay, adalah B. Okay, so ini adalah arus I. So ketiganya dia adalah berkenaan dengan arus I, current. Whereas untuk electrostatic dia adalah voltage V. Okay, sangat jelas dia punya perbezaan tu, perbezaan. Okay, so untuk mendapatkan magnetic field B or H, kita pakai Biot-Savart law. Dan keduanya kita pakai Ampere law, di mana dia melibatkan Amperian path. Okay. Number 5. So, okay, the next one will be the permittivity, permeability, mu. Okay, as compared to kita punya electrostatic, di mana dia adalah permittivity epsilon. Okay, so ini adalah kita punya magnetostatic punya sofa, kita punya Peterminder. So cuba bezakan ni dengan electrostatic. So kita get back to last topic. Okay, so back to magnetic flux density punya definition adalah kalau kita buat satu dekat mana, kita buat satu luas permukaan dekat sini. Okay, so ini yang diberikan dengan ds. Okay, so magnetic field B yang melalui permukaan ini kita dapat calculate magnetic flux. Okay, so magnetic flux. So magnetic flux adalah unit Weber dan B adalah dalam
Weber per square meter. Okay. So B, hubungan B dengan H adalah dengan mu naught. Okay, iaitu mu naught adalah permeability of free space, di mana mu sepatutnya sama dengan mu R, mu naught. So untuk free space relative, ini R adalah relative. Okay, R adalah relative permeability, relative to mu naught, sebab dia apakah dia punya relation to mu naught. So dia adalah satu relative to mu naught. Berapa kali mu naught? Kalau dia punya nombor adalah 1 ke atas, okay, dia akan lebih besar daripada mu naught. Kalau dia adalah dalam nombor perpuluhan 0 point something ke bawah, dia adalah kurang daripada mu naught. Okay, so untuk free space, mu R untuk free space, mu R relative permeability untuk free space adalah sama dengan 1. That's why kita punya mu sama dengan mu naught, jadi dekat sini. Okay, mu naught jangan hafal, ada dekat calculator, sama dengan 4 pi kali dengan 10 kuasa negatif 7. Okay, so beberapa definisi lagi di sini. Magnetic flux line always close upon themselves. Okay, not possible to have isolated magnetic pole. Okay, iaitu maksudnya magnetic field ni dia sentiasa akan tutup dari tempat pergi ke tempat bermula. So maksudnya ialah kalau kita lukis, kita akan lukis macam ini. Okay, dia akan lukis macam ini. Dia akan berbentuk satu bulatan yang penuh. Okay, sebab kita lukis macam ini, sebab dia tak boleh nak lukis habis, kertas tak cukup, kertas tak cukup besar untuk habis. Tetapi sepatutnya dia adalah dalam satu bulatan di mana anda tak boleh mengguntingnya. So anda boleh lukislah satu gunting dekat sini. Okay, tak boleh gunting flux line. Okay, so magnetic field adalah sesuatu yang sentiasa berpusing. Okay, senang cerita, dia sedang berpusing dan dia tak akan mencapai. Okay, so kita bandingkan dengan magnetic field, dengan electric field, di mana dia akan berada dari satu tempat positive charge sampai ke satu tempat negative charge dan berhenti dekat situ. So magnetic field dia tak boleh berhenti, dia akan berpusing kembali. Okay, dia akan pusing kembali. So isolated magnetic charge does not exist. Ini adalah bertentangan dengan electric field. Okay, okay, so isolated magnetic field charge does not exist. So kalau kita compare dengan electric field. Okay, so ini adalah pattern minta kita balik nombor 6. Okay, magnetic field B adalah sentiasa berpusing. Okay, B adalah sentiasa berpusing. So kalau kita ada satu luas permukaan, maka kita punya flux Weber sama dengan berapa B yang melalui luas permukaan tersebut. Okay, melalui luas permukaan tersebut. Ini adalah magnetic flux. Okay, so dia adalah sentiasa berpusing. Dia adalah sentiasa berpusing. Kalau kita buat satu comparison dengan electrostatic, ini adalah electrostatic, jangan confuse. Okay, electrostatic, ini kalau charge positif, ini charge negatif, maka dia akan berhenti dekat sini saja dia punya electric field. Okay, dia adalah jenis mencapai, diverge. Okay, so ini adalah curl, pusing. Walaupun pusing bukan dia punya definisi sebenarnya, tapi untuk pemahaman kita sekarang dia adalah berbentuk macam pusing lah. Okay, sebenarnya dia bukan begitu senang nak faham curl tu. So balik kepada kita punya slide. Okay, so bila itu berlaku, kalau kita adakan satu
closed surface integration. Okay, masih ingat persamaan tadi di atas? Surface integration dapatkan flux. Ini adalah surface, hanya ada macam ini sahaja. Ini adalah closed surface. Okay, so ini bukan closed surface, ini hanya surface saja, satu permukaan. Okay, bawah ini adalah closed surface, di mana dia jadi closed. Satu closed surface equivalent to volume, satu isi padu. Okay, so when you put a closed surface dalam persamaan magnetic flux tadi, apa berlaku adalah dia akan menghasilkan kosong. Kenapa dia menghasilkan kosong? Kalau kita ada satu surface saja, magnetic field melalui, you get some value. Untuk satu closed surface, kalau kita ada permukaan bawah, lukis juga. Okay. So, permukaan atas adalah warna hijau. Permukaan bawah adalah warna biru. Magnetic field lalu. Maka apa berlaku untuk kita punya closed surface integration? Closed surface integration ambil semua muka pada bongkah ni. So, apa berlaku adalah apa yang masuk ni di permukaan bawah biru ni keluar balik dekat sini. So, apa yang masuk ke dalam keluar balik dekat sini. Apa yang masuk sini keluar dekat sini. Apa yang masuk sini keluar dekat sini. Apa yang masuk sini keluar dekat sini. So, apa berlaku ialah dia semua air yang mengalir masuk ke dalam bongkah ni akan keluar balik. So, net dia dapat zero. Bank dapat kosong. Gaji masuk semua dipakai, so dapat kosong dalam bank. Okay, so this is why bila untuk magnetic field, okay, closed surface integration akan dapat kosong. Okay, so ini adalah dia punya surface. So ini adalah namanya ialah conservation of magnetic flux, iaitu satu lagi Gauss law for magnetostatic field. Okay, P.ds sama dengan kosong. So, kembali kepada kita punya peta minda. So, kita dapati bahawa yang penting di sini, yang berbeza dekat sini dengan electric field adalah bahawa kita punya magnetic field adalah berbentuk pusingan. So, dia berbeza dengan opposed to electrostatic field, di mana dia adalah jenis mencapah. Okay, dia bermula pada satu tempat dan berhenti pada satu tempat. So, untuk magnetostatic dia akan sentiasa berada dalam keadaan satu bulatan. Okay, so dia tidak akan berhenti atau bermula, dia sentiasa berbentuk pusingan, dan bila dia melalui sesuatu bahan, contohnya kita ada sesuatu bahan, okay, so bila dia berpusing, dia akan masuk ke dalam dan keluar balik. Okay, that's why dia berbeza dengan electrostatic. So kita cuba tengok kembali apa yang telah kita belajar so far dalam bab ini. Okay, so kita cuba sediakan satu peta minda untuk magnetostatic untuk seterusnya. So kita sudah difahamkan bahawa kita ada dua law, iaitu Biot-Savart law dengan Ampere's law. So kita summarize juga. Okay, kita summarize juga dia punya equation di peta minda kita di sini. So the reason kita nak buat macam ni supaya anda lebih senang untuk lihat dia punya perbezaan. So bila anda dapat lihat dia punya perbezaan, then it's easy for you to remember. Okay, so untuk Biot-Savart law, okay, Biot-Savart law dia punya persamaan H ni, iaitu satu vektor, adalah sama dengan kameran arus I dl
panjang dia, cross product dengan distance vector dia. Okay, so ini pun vector dibahagi dengan 4 pi pemalar R kuasa 3 magnitude kuasa 3. So ini adalah arus. Okay, arus ini adalah panjang wire, ini adalah distance vector, ini adalah pemalar. Ini kalau tak tahu boleh tanya ibu bapak, mereka mesti tahu. Ini adalah magnitude, okay, yang didapati daripada distance vector. Okay, so unit dia adalah sentiasa dalam ampere per meter, ampere per meter. Okay, ini dia adalah sentiasa dalam ampere per meter. Okay, so itu adalah Biot-Savart law. So kalau kita bandingkan dengan Ampere's law, okay, so sebelum kita pergi ke Ampere's law, kena jelaskan this part dulu. Okay, this part kita ada beberapa keadaan. Okay, kita ada beberapa keadaan. Ini kita belum cover lagi, iaitu kita ada keadaan yang pertama. Keadaan pertama kita ada line current. Keadaan kedua kita ada surface current. Dan keadaan ketiga dia ada volume current. So kalau kita bandingkan dengan elektrostatik, ini adalah M, ini yang guna M, ini adalah BH, okay, ini adalah D, ini adalah E dengan D. Okay, so elektrostatik ini dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada point charge, dia ada line charge, dia ada surface charge, dia ada volume charge. So nampak perbezaan dekat sini, di mana dekat magnetostatik dia tak ada point charge. Sebab kenapa? Sebab di sini kita kena ada arus untuk mengalir, iaitu point charge itu sebiji orang ni dia kena bergerak dalam satu hal laju yang sekata untuk menghasilkan first line current. Okay, dia kena bergerak, okay, dalam hal laju sekata untuk menghasilkan line current. Ini berbeza dengan keadaan di mana line charge ini dengan line current ini berbeza. Okay, anda mungkin kata, kalau saya point charge ini bergerak dalam hal laju sekata lah jadi line. Tak, ini semua biji-bijian ni dia tak bergerak. So line charge ini sebenarnya adalah banyak kawan yang berdiri bersama side by side sahaja, tanpa apa-apa, tanpa bergerak. Dia tak ada pergerakan. Okay, dia ada line charge. Then surface charge dia jadi macam ni. Banyak surface charge macam ni. Okay, then volume charge dia ke arah sana pula. Okay, so dia akan jadi a lot of people at the back, banyak orang di belakang dan sebagainya. Okay, so ini jadi volume charge. So mereka semua berkumpul bersama tapi tidak bergerak, as opposed to bila satu point charge ini berada pada satu kontaktor, dia bergerak di atas kontaktor tersebut, maka dia menghasilkan line charge. Okay, so bila line current ni, okay, so untuk lukiskan line current ni, so bila ada satu line, okay, ada
sebiji charge yang warna lain. Ini adalah satu line. So sebiji charge bergerak pada hal laju sekata. Then we have line charge. Then bila banyak line charge, bukan line charge, line current, banyak line bersama, okay, then we have banyak kawan juga mengalir di atasnya, okay, juga mengalir di atasnya. So ini jadi surface current. Ini dah jadi surface current, ataupun kita kata DS. Okay, line current sebiji sahaja. Kalau ini kata line current, ini adalah IDL. Okay, so bila kita ada beberapa surface charge yang bersama, okay, into the 3D punya keadaan, so we have another one here at the back. Okay, then we have another row at the back. Okay, ke arah sana. Then we have another row at the back. Okay, dah jadi keadaan macam ini, dah jadi volume charge di mana dia adalah J dV. Okay, so ini adalah line charge. Ini adalah surface charge. Ini adalah volume charge. So back to kita punya Biot-Savart law, di mana H is equivalent to gambaran I dL cross dengan R over 4 pi R cube. So this part mestilah adapt to kita punya problem dekat sini. Sama ada jadi I.dl or K.ds ataupun J.dv. Okay, so this will change. Okay, so itu jelas untuk kita punya keadaan, kita punya problem space untuk Biot-Savart law. Okay, untuk magnetostatic ataupun Biot-Savart law. Right, so itu untuk Biot-Savart law. So kalau kita tengok kita punya Ampere's law pula. Okay, Ampere's law, let's look at Ampere's law. Sorry. So Ampere's law, Ampere's law dia menggunakan kaedah macam Gauss law dekat electrostatic. So dia punya keadaan adalah satu saja, iaitu H electric field, dl adalah kita punya Amperian path adalah sama dengan I enclosed. Okay, so kita lukis satu garis yang ada arus. Okay, so dia akan menghasilkan medan magnet. Guna genggaman tangan kanan, kita tahu arahnya. Okay, so this one remember is always tangent kepada titik di atas bulatan. Okay, so kalau kita tahu semua H, kita tahu semua H yang berada pada, dan semua tangent ni yang berada pada Amperian path ni. So ini adalah namanya Amperian path. Ini adalah Amperian path. Okay. Ini adalah I enclosed. Okay. So ini H is all coming from here, atau dinamakan sebagai DH. So ingat, ini adalah sentiasa mencari lilitan.
Okay, untuk bulatan ataupun panjang perimeter, untuk square or other shapes, okay, dan sebagainya. Okay, so ini adalah MPS law. So dia hanya ada line saja. MPS law dia tak bersama dengan Biot-Savart law, di mana dia boleh dia boleh digantikan dengan line current, surface current dengan volume current. Okay, so untuk MPS law dia adalah line sahaja. Sebab kenapa? Dia hanya ada satu empyrean path sahaja. Empyrean path itu adalah satu perjalanan, adalah satu path. So path itu adalah satu line yang tertutup. Okay, jangan lupa line yang tertutup ini. Okay, line yang tertutup yang menghubungi kita punya point of interest. Contohnya ini adalah point of interest. Okay, so satu line yang melalui point of interest, iaitu kita punya empyrean path. Okay, empyrean path is melalui kita punya point of interest. Okay, so itu explanation untuk MPS law. Okay, so dari situ kita sudah belajar daripada MPS law, kita sudah dapati bahawa ada Maxwell equation yang telah dipelajari, iaitu curl of H equal to J. Okay, nama dia ialah curl of H ataupun magnetic field is equal to current density J. Okay, so bahasa kampungnya, kalau anda pergi ke pasar dan ada seorang makcik nak tanya anda apa maksudnya, apa itu Maxwell equation yang ketiga yang dipelajari oleh anda. Tiba-tiba anda sedang beli ikan, makcik jual ikan itu tanya, apakah Maxwell equation yang ketiga yang anda belajar dalam EMT hari ini? So anda akan ceritakan kepada dia bahawa sekiranya ada, iaitu balik kepada gambar raja ni, sekiranya kita tahu H, okay, sekiranya kita tahu H, maka kita tahu I. Sekiranya kita tahu I, kita akan tahu H. Sekiranya wujud I, mesti ada H. Sekiranya wujud H, mesti ada I. Okay, so ini memberikan satu gambaran kepada kita semasa kita tengok cerita seram. Kita sedang biasa tengok banyak cerita seram ataupun cerita Ghostbuster ataupun cerita orang yang pergi hunting for ghost, mencari hantu. Mereka akan membawa magnetometer ataupun gauss meter. Okay, magnetometer ataupun gauss, sesuatu yang mensukat H. Apakah medan magnet H? Okay, so apa mereka buat is mereka akan guna magnetometer ataupun gauss meter untuk mengesan kewujudan hantu. So daripada anda belajar daripada Maxwell equation ketiga ni, Maxwell equation kata bahawa kalau kita ada medan magnet, mesti ada arus. So kalau ada arus, dia akan menghasilkan medan magnet. Tapi dalam equation ini tidak menyatakan bahawa ada hantu dalam. Okay, tak ada hantu. Tak ada pun hantu di dalam equation tersebut. So hantu sekiranya boleh didetect, dikesan oleh Gauss meter ni, so dia kena menghasilkan arus dulu,
baru menghasilkan medan magnet, baru dikesan oleh Gauss meter. Okay, so jelas kita tahu bahawa macam mana hantu nak menghasilkan arus. So kita tak tahu, maybe anda ada supernatural punya explanation. So dari segi technical dan scientific, kita tak dapat nak menjelaskan keadaan di mana wujudnya hantu akan menghasilkan magnet, medan magnet. So apa yang cikgu boleh conclude di sini adalah bahawa disebabkan oleh Gauss meter ni sangat murah. Okay, so disebabkan oleh mungkin tak tahulah siapa dia mendapati bahawa Gauss meter itu sebenarnya dia sangat murah. Gauss meter dia sangat murah. So Gauss meter, kalau kita pergi Google Gauss meter ni, sebenarnya dia sangat murah. So Gauss meter dia macam this Gauss meter ni dia sangat murah, RM380 sahaja. Ini RM340 saja. So ini 392, boleh belilah dari Lazada pula. Okay, so Gauss meter is very cheap. So di situ kita boleh buat kesimpulan bahawa untuk menipu anda yang suka cerita seram ataupun cerita Ghostbuster, pergi cari hantu lah ni, sebenarnya adalah satu kesempatan di mana mereka senang nak membeli Gauss meter dan untuk mengesan magnetic field. So mungkin anda akan tanya, kenapa pula kita mengesan magnetic field, bukan mengesan pula yang bab 1 electrostatic electric field pula. Okay, so di situlah anda nampak dia punya intention, dia punya objektif dengan niatnya, di mana kalau kita tengok magnetometer ataupun magnet Gauss meter ni dia murah. Kalau kita tengok alat untuk mengesan electric field, okay, electric field ni dia pakai something we call as spectrum analyzer. So spectrum analyzer, okay, so this spectrum analyzer, you cuba tengok atas berapa ringgit, 16,000. Boleh beli sebiji Asia buruk 21,000. Boleh beli satu Asia buruk baru. Ni 3,000 ringgit, ni murah punya. So if you compare this to Gauss meter, is a lot more expensive as compared to Gauss meter. So TV crew yang buat cerita seram tu takkan dia nak invest dekat semua ni. That's why setiap kali keluar dokumentari nak cari hantu, dia bawa Gauss meter sebab murah. Kalau dia nak bawa spectrum analyzer ni mahal sikit. Dan spectrum analyzer ni dia bukan sahaja boleh digunakan terus, beli ini boleh terus. Dia kalau kita bandingkan dengan Gauss meter ni, dia ada satu probe kat sini, siap sambung ke dia punya Gauss meter, bagi anda satu reading. Untuk spectrum analyzer, dia tak boleh nak buat begitu sebab dia hanya satu alat di mana anda kena sambung dia kepada antena. Antena lagi satu cost. Okay, antena lagi satu cost untuk ni untuk beli kalau nak pergi cari hantu ni. Dan anda kena bawa satu spectrum analyzer yang menggunakan power dekat wall socket 240 volt AC ni. Bagi yang tak portable, kena pakai lagi AC power. Dan anda kena bawa lagi satu antena. Dan antena untuk mengesan electric field ni, dia kalau untuk low frequency, dia sangat besar. Okay, dia boleh besar sampai berpuluh-puluh meter kalau untuk low frequency. So kita punya hantu nak keluar low frequency ke ataupun nak keluar high frequency pula tu. Kalau nak keluar high frequency, hantu dah jadi Wi-Fi ataupun LTE 5G, nak lawan dengan 5G pula hantu ni. So tak boleh. So untuk produksi video ni, dan tak boleh lah guna electric field. So terpaksa lah guna magnetic field pula. So magnetic field pakai Gauss meter, siap dengan meter murah, beli dari Lazada, dan dapat proof dia sekali, siap dengan bateri, tak perlu pergi cari wall plug. Okay, so anda boleh nampak kenapa kita punya cerita dokumentari cari hantu ni pakai Gauss meter. Sebenarnya dia nak alat murah. Okay, so dia tak mau
dia dah belajar EMT ni, dia tengok elektrostatik macam susah sahaja. So bila masuk bab magnetostatik, senang sikit. Dia kata bolehlah tipu anda semua. So ditipulah anda semua disebabkan oleh hantu menghasilkan perubahan magnet. Okay, so hantu pun boleh menjana arus dan menghasilkan medan magnet. So hantu ni dia pun kena follow Maxwell equation ya, sebab ini fizik. Okay, mungkin dia ada special power lah, tak tahulah. Dia tak payah mengikut Maxwell equation untuk menghasilkan medan magnet. Okay, tapi satu soalan yang sangat baik adalah kenapa dia tak nak menghasilkan medan elektrik pula. Okay, so next time mungkin kita ada nampak satu dokumentari cari hantu ni, dia bawa meter yang boleh mengesan elektrostatik dengan magnetostatik kot, ataupun selepas dia terbaca cikgu punya slide ni, dia macam malu sikit pula tu nak masukkan elektrostatik pula. Okay, so itu cerita lain itu cerita keluar tajuk. Okay, so itu adalah Ampere's law. Okay, so Ampere's law ada Maxwell equation yang ketiga. Okay, so selepas itu kita dapati bahawa the magnetic flux line omega adalah sama dengan kambiran tertutup magnetic field ataupun magnetic field intensity luas permukaan. Okay, adalah sama dengan 0, kosong. Okay, magnetic field disebabkan oleh luas permukaan tertutup. Ini adalah satu luas permukaan tertutup. Okay, so dia akan menghasilkan kosong. So kita ada satu bongkar di mana dia adalah satu luas permukaan tertutup. Can be a cylinder, can be a sphere. Okay, so bila medan magnet masuk ke dalam, ini perpusingan so cikgu tak akan lukis semua. Okay, so dia sentiasa berbentuk pusingan dan bola juga. So apa yang masuk ke dalam positif akan di offset dengan negatif. So berapa masuk semua keluar, berapa masuk semua keluar, hasilnya net dia net bersih, untung bersih. Okay, untung bersih adalah sama dengan kosong. Masuk semua duit, habis pakai semua, jadi kosong. Okay, so untuk case di mana magnetic field masuk ke satu luas permukaan tertutup, okay, maka dia akan menghasilkan kosong. Okay, so this is conservation of law of conservation of magnetic flux. Okay, magnetic flux. Okay, so dari situ anda boleh lagi mengajar macet dekat pasal yang menjual ikan tu, bahawa anda sudah belajar the next Maxwell equation yang keempat. Maxwell equation yang keempat, Max, yaitu divergence of P sama dengan kosong. Okay, so ini dinamakan sebagai divergence. Divergence, titik ini adalah divergence of magnetic field ataupun intensity, magnetic field intensity, okay, is 0. Okay, yaitu ceritakan dengan macet penjual ikan, yaitu
B magnetic field tidak mencapah. Oke, dia adalah jenis berpusing. Oke, dia tidak mencapah, dia adalah berpusing. So ini adalah Maxwell equation yang keempat. Oke, so di situ Anda boleh tengok jadwal yang jadwal ini, yaitu summary of Maxwell equation yang kita sudah belajar untuk dua bab, yaitu part ini adalah electrostatic, E dengan H, ini adalah kita belajar B magnetic field. Dia terbalik. B H, then we have electric field E D. So kita boleh dapati di sini ialah T electric field mencapah, you get something. B dia nak mencapah, no, you get 0. E kalau suruh dia pusing, you get 0. E kalau you pusing, dapat arus. So it's easy for you to remember in that kind of condition.